Kita cakap apa tau, bos kalau bayar insentif ni, kita tukar plan jadi tradisional, diorang semua akan buat balik. Jadi kita pun usaha lah. Usaha ambil loan pada Along, buat bayar semua orang lari. Macam ni lagi ya kita, Allah Alhamdulillah. Waktu tu memang dah putus asa, rasa nak bunuh diri pun ada. Allah Alhamdulillah. Balik rumah tengok muka anak, tengok muka isteri kan, dia cakap dengan kita satu benda, kita jadi macam Allah Akbar kata. Apa yang jadi pun aku ni masih nyawa lagi, tak mati lagi. Jadi reda je lah dengan apa yang berlaku. Halalkanlah segala-galanya, cubalah keluar balik dari kesusahan. Dan pada waktu tu XOX tengah susah, XOX datang. Dia kata, you boleh jual SIM card. Kita macam mengantuk seorang mandal lah. Kita tengah-tengah susah ni, dah tak tahu nak buat apa, tiba-tiba ada budak Cina datang jumpa kita. Apabila kita reda, apabila kita terima musibah yang diatur untuk kita ni, kadang-kadang Allah Ta'ala ni dia adil, dia bagi lagi rezeki kita. Sebab tu bila dia terima musibah ni, jangan kecewa sangat. Dia cool, chill dia. Sebab tak mati kita, bankrupt tak matikan anda, blacklist tak matikan anda, betul? Kereta kena tarik, tak mati. Rumah kena tarik pun tak mati. Sebab saya pun rumah kena tarik. Rumah saya di dalam waktu saya duduk dalam rumah. Macam mana dulu? Bayangkan, handsome lagi dia macam boleh tahan lah, boleh tahan. Itu yang saya nak anda semua ada sedikit pengetahuan tentang perjalanan hidup seorang peniaga ni. Memang dia agak suka. Waktu tu dia datang, saya pun mula terfikir, dia otak dia terus berjalan. Sebab dalam multi level marketing dulu, apa yang menggagalkan multi level marketing apabila barang itu tidak boleh dijual, betul? Yang MLM tak ada barang ni, yang cerita lah. Barang digital lah, coin apa benda semua ni yang cerita. Kita cerita pasal MLM yang ada barang. Yang tradisional ni, yang makan ubat, yang makan jus, yang tradisional ni biasanya bertahan lebih lama. MLM, betul? Kita tengok syarikat-syarikat lama MLM seperti Amway, masih lagi ada kat sini, betul? Apa lagi? MLM yang tak popular lah kepada networker, sebab income dia susah nak dapat. Kena maintain lah, kena tu lah Jadi diorang ni berjaya menjual produk, dan orang ni akan membeli produk setiap bulan, dan kita akan dapat insentif, betul? Ini masalah jual ubat ni, ada satu masalah. Contoh, saya bagi contoh kita tengah hebat jual kopi jantan. Kerana dulu kopi jantan dia kan ada Sodeko kan. Kopi jantan Sodeko kopi apa? Belalang tu baru bos. Jus mengkudu. Jus mengkudu. Tengah-tengah jual jus mengkudu ni, ada syarikat lain jual jus mengkudu janda. Kita duk jual ni susah, ada pula produk baru, ada saingan. Dah mudah hasil kita. Jualan berlaku secara dia punya persaingan tu terlalu kuat. Kejap ni tak boleh nak sustain. Jadi apabila sistem telekomunikasi ni dapat kat saya cubalah buat sedikit kajian. Sebab saya walaupun saya tak pergi ke universiti, tapi saya seolah apabila dah ditimpa musibah, kita dah mula berfikir setiap benda yang kita buat selepas ni jangan ikutkan dulu. Kena buat baru. Nak buat baru macam mana? Kita pun baca-baca lah sikit pasal agama ni kan. Surah pertama sekali turun dekat dunia ni surah apa? Iqra tu pasal apa? Baca. Jadi kita kena lebih rajin membaca. Apabila saya nak terlibat dalam bidang telekomunikasi, saya kena membaca pasal telekomunikasi. Jangan baca pasal benda lain. Kena start membaca. Setiap benda yang kita buat mesti ada manual. Percaya? Setiap benda dalam dunia ni ada manual. Cuma kita ni majoriti 98% tak pernah baca manual. Setuju? Manual paling penting sebagai manusia, manual apa? Berapa ramai baca Quran dan tak dan faham? Ni sekarang ni Mekah ni, berapa ramai yang tak hari baca Quran faham? Ada? Ustaz-ustaz kita anak-anak yang malang ni tak faham. Setiap benda ada manual. Nak meniaga telekomunikasi, kena baca pasal telekomunikasi. Jadi saya pun menyiasat industri telekomunikasi ni, berapa jumlah jualan,
Yang menariknya pasal telekomunikasi ni, jualan dia tidak perlu dipaksa. Faham? Orang pergi beli top up ni, ada tak kita letak pisau kat leher? Bang, kau tak top up aku bunuh kau. Ada? Ada? Tak ada? Ada tak kalau kau boleh maintain yang gini, kau nak beli ubat bulan depan ni, kalau tidak point kau tak ada? Ada? Jualan ni berlaku secara automatik. Berapa jumlah pelanggan yang ada dalam Malaysia ni? Telekomunikasi berapa ramai? Tak tahu? 26 juta. Rakyat Malaysia ada 26 juta. Langganan prepaid ada 37 juta langganan. Lagi ramai benda orang. Postpaid, saya cek 3 tahun lepas ada 7 juta. Saya rasa sekarang ni semakin kurang. Segmen prepaid semakin menurun. Segmen prepaid semakin lama semakin tinggi. Sebab apa? Sebab prepaid lagi murah daripada postpaid. Itu realiti dia. Itu realiti dia. Tak ada lagi postpaid yang lagi murah daripada prepaid sekarang ni. Tak masalah, tak ada. Kalau ada boleh datang bukti kepada saya akan bagi anda RM5,000 cash malam ni. Duit RM1. Ada beran? Jadi apabila saya tengok, saya cakap, wish, dahsyat lah bisnes telekomunikasi ni. Kita tengok keuntungan syarikat telekomunikasi ni berbilion ringgit tanpa gagal selama beberapa tahun dia ada kat Malaysia ni. Industri ini telah menjadi industri mega, bisnes mega. Bisnes mega ni ialah yang maknanya benda tu dah menjadi macam keperluan asasi. Contohnya macam beras kan? Minyak, elektrik, air dah jadi keperluan asasi. Dan jumlah keuntungan yang diraih oleh syarikat telekomunikasi ni, saya tengok Masya Allah banyaknya. Banyak sangat, terlalu banyak. Sampai kita tengok, gila company ni untung. Setiap 3 bulan, 4 bulan 1 bilion untung. Tahu tak bilion, baru banyak kosong bilion. Confirm tak boleh jawab, matematik semua lari dulu. Sama macam saya. Bilion tu, 1 bilion tu banyak mana tu? Setiap 3 bulan, 4 bulan dia orang untung bilion. Macam mana cara dia orang untung tu? Itu yang saya buat sedikit kajian. Saya tengok, kat sini saya ada kelebihan. Kalau saya nak jadi owner telekomunikasi, saya nak pastikan produk saya lebih murah daripada pasaran. Itu benda yang paling pertama, paling basic lah. Yang kedua, produk kita ni tak perlu ada benda yang tipu-tipu ni. Ada syarat-syarat yang pelik-pelik. Ada banyak sangat syarat pelik-pelik dalam telco. Dia cakap saya ada peluang. Jadi saya pun ambil peluang daripada XOX tu. Saya call Cik Samidi. Samidi ni saya pelik sikit. 10 tahun dulu saya kenal dia macam ni. Sekarang dia pun macam ni juga. Tahu asal ni rambut dah tak ada. Dia steady. Saya suspect ada saka. Saya dah pesan kat bini dia, besok kalau dia meninggal, atap buka. Takut susah nak meninggal. Dia kata tak ada. Saya pun buatlah satu sistem Gimium XOX, SIM card harga RM180, ambil kau. Ingat ni RM180 SIM card. Gila tak gila yang dulu. Dalam ada RM80. RM100 tu kita buat bayar bonus secara tradisional. Dia tak ada bearing-bearing, dia tradisional. Adalah point dia, jadah semua. Dan level kita bagi berapa level? 8, 7, 10, 12 level. 12 level. Tapi 15% jugalah dipecahkan kepada 12 level. Sama macam sekarang. Tapi insentif cuma dapat apabila anda membuat top up di dealer sahaja. Kalau buat top up dekat Petronas, dekat ni semua tak masuk. Kita buat 30 juta sale tuan. SIM card 180. Ni orang-orang ni dulu 32 juta sale bersama XOX. Datang pula 2 orang hamba Allah, kan? Datang XOX, dia nampak saya dah berjaya, dia pun nak buat benda yang sama. XOX cakap dengan saya, boleh tak ni 2 orang datang, dia nak buat, saya cakap tak boleh lah. Saya dah ada kat XOX, suruh dia check company lain lah. So dia pun pergi ke contoh, dia tiru sikit, dia olah sikit, dia buat SIM card dia. Wow. Wow, senang. Saya waktu tu tengah berusaha, kita 180, dia RM90.